Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, so kita hari ini adalah lesson pertama kita. Okay, jadi cikgu akan tumpu pada ayat majmuk. Okay, cikgu pilih untuk tajuk ni kerana semasa pentaksiran modul kecemerlangan minggu lepas, cikgu dapati ramai sangat pelajar yang tak tahu cara untuk membina ayat majmuk. Okey, sebelum cikgu sentuh pasal ayat majmuk, yang perlu awak tahu yang pertama adalah ayat tunggal. Okey, ayat tunggal ni adalah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Subjek ni benda lah yang kita nak ceritakan. Predikat pula dia punya ulasan dia. Okey. Okey, contoh dekat sini ada 3. Yang pertama, subjek pertama saya. So predikat dia keterangan tentang saya tu apa? Sakit. Okey, yang kedua rumah ahli. Rumah ahli, so keterangannya, predikatnya cantik. Okey, so yang ketiga contoh subjek adalah Ahmad. Okey, predikatnya apa? Tidak pergi ke sekolah hari ini. Okey, predikat tidak semestinya satu perkataan. Okey, malah boleh lebih, tetapi hendaklah yang menggambarkan mengenai subjek tersebut. Okey, kiranya kalau kita buat satu ayat tunggal tu wajib ada subjek dan juga predikat. Kereta cikgu Rohani sangat cantik. Kereta cikgu Amali sangat besar. So dia ada subjek dia, ada predikat keterangannya di belakang. Okay, cikgu harap berkenaan ayat tunggal tadi adalah jelas ya. Okey, jadi sekarang ni adalah berkenaan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ni adalah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Dengan lain maksudnya ada ayat tunggal pertama, ada ayat tunggal kedua. Jadi ayat tunggal pertama dan kedua ni kita gabungkan dia menggunakan kata hubung yang sesuai. Okey, contoh pertama. Okey, contoh pertama dekat sini adalah Suhaili suka makan nasi lemak. Okey, yang kedua, Suhaili suka makan mi sop. Okey, kalau kita tengok kedua-dua ayat tunggal ni menunjukkan sesuatu yang positif lah, sebab kedua-dua ayat ni menggambarkan Suhaili suka. Jadi bila kita nak memajmukkan ayat tunggal ni, okey, jadi kita akan pilih kata hubung yang boleh menggabungkan kesukaan Suhaili. Sebab itulah ayat majmuknya menjadi Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sop. Kata hubung yang boleh digunakan adalah dan. Okey, contoh kedua. Rumah itu besar. Okey, rumah itu rumah Fazli. Kalau ini ayat tunggal pertama, ayat ketunggal kedua. Jadi bila kita gabungkan, kita pilih kata hubung yang sesuai, ayat tadi akan menjadi rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey. Yang ketiga, dia akan balik ke kampung. Dia ada masa lapang. Ini nak menceritakan tentang seseorang. Jadi bila ayat tunggal yang pendek-pendek ni biasa ayat budak sekolah rendah lah kan. Tapi sekarang ni sekolah rendah pun advance dah, dia punya syllabus. Dah ada bahagian ayat majmuk. Jadi bila kita nak gabungkan ayat balik kampung ni, kita akan perlu memilih kata hubung yang sesuai. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Okey, tengok ya, bila kita gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk, kita akan gugurkan satu subjek. Sebab ayat pertama ada dia, ayat kedua pun ada dia. So orang yang sama. Sebab itulah kita boleh gugurkan satu subjek di dalam ayat majmuk. Okey, contoh yang keempat. Dia memberi tahu. Okey. Ayat kedua, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi kata hubung yang sesuai dekat sini adalah bahawa. Jadi menjadikan ayatnya, dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, jadi bila kita gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk, bukannya bermaksud kita kena salin sebiji-sebiji, kemudian letak kata hubung, salin pula ayat kedua. Tak, bukan Tapi kita kena sesuaikan subjek yang akan kita gugurkan tadi.
Okey, seterusnya cikgu bagi contoh beberapa kata hubung. Okey, ini antaralah contoh kata hubung. Yang pertama adalah kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ni ada beberapa contoh tertentu seperti lalu, sambil, malahan, dan, tetapi, atau, maka, lantas, serta dan juga bahkan. Okey, kata hubung seterusnya adalah kata hubung pancangan, iaitu jika, supaya, walaupun, sementara, agar, bahawa, apabila, sehingga, kerana. Ada satu lagi yang tidak disenaraikan dekat sini adalah kata hubung kecuali. Ni contohlah contoh kata hubung yang boleh kita gunakan untuk kita majmukkan ayat tunggal tadi. Okey, jelas ya? Okey, jadi baiklah untuk hari ini yang perlu awak lakukan adalah cikgu berikan dekat sini ada 10 ayat. Okey, yang perlu awak lakukan adalah nyatakan sama ada ayat-ayat di bawah ini merupakan ayat tunggal atau ayat majmuk. Maksudnya lepas awak salin ayat pertama tu, dekat hujungnya tulis ayat tunggal ke ayat majmuk. Sampailah nombor 10. Okey, jelas Jadi bila dah siap nanti, hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Okey? So setakat itu sahaja hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas berikutnya. Terima kasih.